الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم وبعد tuan-tuan puan sidang hadirin para jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini untuk kita sambung bicara kita tentang cabang-cabang iman. Dan insya-Allah hari ini kita masuk perbahasan yang seterusnya selepas daripada kita bicara tentang cabang iman yang ke-19, itulah memuliakan dan mengagungkan kitabullah. Perasaan kita cinta, kasih dan menghormati Al-Quranul Karim, itulah cabang yang ke-19 yang kita dah sentuh dan kupas pada pertemuan yang lepas. Hari ini kita sambung. Berkata Tuan Pengarang rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Cabang iman yang ke-20 ialah at-taharat, yakni bersuci. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ni tuan-tuan, iman ini adalah perkara dalam. Ini dalam hati kita. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari akhirat, kita percaya kepada kewujudan malaikat, dan kita beriman dengan Al-Quran. Kita percaya dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, kepercayaan dalam hati itu dia akan membuahkan hasil. Dia akan mengeluarkan cabang-cabangnya yang kita akan dapat lihat pada perilaku dan tindakan seseorang itu. Jadinya antara cabang yang penting juga yang menunjukkan bahawasanya kita ini sebahagian ataupun kita ni ada orang yang percaya pada Allah dan percaya kepada hari akhirat adalah kita mengambil berat tentang persoalan bersuci. Dan bila kita sebut tentang bersuci ini, tuan-tuan, secara asasnya bila sebut at-taharah, ianya akan meliputi bersuci daripada hadas yang kita sebut sebagai hadas besar atau hadas kecil itu. Ini antara ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang apabila berlaku perkara-perkara yang kalau kita belajar nanti tak fiqh, sebuah perkara yang mewajibkan mandi, maka kita akan mandi untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan yang dikatakan hadas itu apa tuan-tuan? Hadas itulah perkara yang kita tak nampak, cumanya kita tahu bahawasanya perkara itu perkara yang menghalang daripada kita boleh masuk melaksanakan beberapa ibadat, khususnya solat. Khususnya solat, tawaf dan beberapa perkara khususnya melibatkan Al-Quranul Karim. Itu juga yang kita sebut hadas kecil ini, perkara yang bawah sikit daripada yang mewajibkan mandi tetapi mewajibkan kita ambil wudu. Kita panggil hadas kecil.
Jadi salah satu pengertian bersuci yang termasuk dalam definisi bersuci inilah kita sentiasa membersihkan diri kita, sama ada daripada hadas besar ataupun hadas yang kecil ni tadi. Kita bersentuh lelaki perempuan batal wuduk kita, kita segera ambil wuduk. Kita keluar angin batal wuduk kita, kita segera ambil wuduk. Sebab kita nak sentiasa berada dalam keadaan suci, yang ini suci daripada hadas, suci daripada hadas. Walaupun yang wajibnya ialah ketika nak sembahyang lah. Sebab sembahyang ni mesti dalam keadaan bersuci. Tapi seorang mukmin itu, dia salah satu tanda dia itu orang yang beriman, sempurna imannya, dia sangat-sangat suka untuk sentiasa berada dalam keadaan bersuci sekadar mampunya, sekadar yang dia mampu. Itu yang pertama disebut bersuci daripada hadas. Yang kedua, kita bersuci daripada najis, sama ada pada pakaian kita ataupun pada tubuh badan kita. Dari segi wajib ya, bersuci yang daripada najis ni wajib ketika nak solat lah. Sebab solat tak sah kalau dalam keadaan pakaian, badan dan juga tempat yang kita bersentuhan dengannya ketika sembahyang itu ada najis, maka sembahyang tak sah. Tetapi lanjutan daripada solat itu, seorang mukmin itu sentiasa mengambil berat untuk membersihkan dirinya daripada najis. Najis lah, kencing, tahi, darah dan sebagainya, sebagaimana yang kita boleh dapati pembahasan mendalamnya dalam pembahasan kitab-kitab fiqh. Jadi maksud bersuci yang kedua adalah kita bersuci daripada najis. Dan kita tengok tuan-tuan, Rasulullah anjurkan kepada kita ni masuk pada fasa ataupun peringkat yang bersuci bukan sekadar yang wajib, tetapi yang berbentuk anjuran, galakkan, lebihan daripada yang wajib tadi. Rasulullah suruh kita ini bukan sekadar bersih daripada najis, Rasulullah juga anjurkan kita untuk bersih daripada bau-bauan yang tidak elok. Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat, siapa-siapa yang makan daripada tumbuhan ini, sebagian riwayat sebut daripada bawang putih, dan dia tidak menghilangkan terlebih dahulu bau yang tidak indah itu, bau yang tidak disenangi itu, Rasul kata fala yaqribanna masajidana, jangan main dekat ke masjid kami. Jangan main dekat ke tempat yang rumah Allah ni, tempat berkumpul orang beriman tu beribadat. Dari segi makan itu halal, tidak ada masalah, benda halal. Tetapi kesan daripada makan tu, Rasulullah anjurkan orang Islam ni, orang mukmin ni, sebelum bertemu orang lain, bersihkan dulu daripada perkara yang tidak sampai kepada peringkat najis dan tidak sampai juga pada peringkat yang haram, tetapi dia ada unsur yang tidak menyelesakan orang. Rasulullah suruh bersihkan. Jadi bersih lepas daripada najis itu yang lebih sempurna dan lebih bersih daripada segala benda yang berbentuk cemar pada tubuh badan kita dan juga pada pakaian kita, apa saja. Maksudnya kita ni orang mukmin ni lah seorang yang ambil berat tentang persoalan yang kita kata apa? Kesucian dan juga kebersihan. Kesucian dan kebersihan. Disebut bersih ni suci lah juga, tapi kita nak bezakan bukan sekadar daripada hak wajib bersih daripada najis, bahkan kita pergi lebih pada tu. Kita bukan sekadar yang wajib dengan cuci najis tadi, kita pergi lebih lagi, apa saja kotoran, apa saja cemar, sebolehnya kita akan bersihkan diri kita daripada perkara tersebut. Cuma yang termasuk dalam ibadat yang khusus ini, khususnya yang harian kita buat ni adalah mengambil wudu. Ini hak nombor 1 lah, yang selalu dan sentiasa kita akan buat, yang mana dia itu sendiri adalah amal soleh, amal ibadat secara tersendiri, tanpa kita lihat dia berkait dengan solat itu pun. Wudu adalah ibadat yang dituntut secara tersendiri. Maksudnya kalau kita tak sembahyang pun, tapi kita nak mengambil wudu untuk kita berada dalam keadaan suci,
maka itu adalah ibadat dan amal soleh yang besar. Kita tengok tuan-tuan, tanda ataupun cabang beriman yang seterusnya adalah bersuci dengan yang kita sebut tadi, dan kita letaklah yang nombor 1 ni adalah perbuatan mengambil wudu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq." Apabila kamu ingin menunaikan solat, maka basuhlah muka kamu, kedua tangan kamu sehingga ke siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kedua-dua belah kaki. Itu ayat yang cerita tentang wudu. Kita tengok hadis yang dibawa oleh Tuan Pengarang yang menceritakan tentang kelebihan dan kepentingan bersuci ini, dan sekaligus kita baca juga hadis itu keseluruhannya dan kita kupas supaya ada faedah kita bersama-sama. Hadis ini dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam salah satu daripada hadis 40, dan Al-Imam Ibnu Hajar mensyarahkan hadis ini, dan dalam sebahagian cetakan meletakkan tajuk hadis ini hadis himpunan kebaikan. Hadis ini adalah hadis yang sebut tentang himpunan kebaikan. Hadis ini riwayat daripada Sayyidina Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Muslim, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci ini dimasukkan tuhur di sini ialah bersuci, ini khususnya ibadat wudu ini adalah sebahagian, syatrun ni sebahagian ataupun separuh daripada iman. Nanti kita akan uraikan. Kita baca dulu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan kita sebut alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu ianya akan memenuhi dan memberati timbangan amal di akhirat nanti. Satu lafaz alhamdulillah yang kita sebut tu ianya akan memenuhi timbangan al-mizan. Wa subhanallahi wallahu akbar dalam sebagian riwayat. Tetapi riwayat yang masyhurnya wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan ucapan subhanallahi walhamdulillah itu ianya memenuhi di antara langit sehingga di antara bumi dan langit. Dia punya besar ganjaran dari segi fadilat dan pahalanya. Was-salatu nurun. Adapun solat itu ianya adalah cahaya bagi orang beriman. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu pula adalah bukti bagi iman dalam jiwa seseorang. Was-sabru diya'un, dan sabar itu adalah cahaya juga. Nur dan diya kat sini kita akan uraikan nanti. Cahaya, sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Adapun Quran itu sama ada dua saja. Sama ada dia akan menjadi pendakwa ke atas kamu di akhirat nanti, ataupun Al-Quran itu akan menjadi pembela kamu di hari akhirat nanti. Hujjatun laka ni pembela kamu, au alaika ataupun mendakwa kamu. Kullun nasi yabdu. Setiap manusia itu setiap pagi dia akan keluar untuk mencari rezekinya. Dia akan keluar untuk bergerak, untuk bekerja dan juga beraktiviti lah, khususnya untuk mencari rezeki. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka tengoklah, sama ada dua saja. Sama ada dia menjadi orang yang berjaya menyelamatkan dirinya daripada api neraka, ataupun sebaliknya dia memilih untuk menjadi orang yang terjerumus, na'udzubillah min dzalik, ke dalam jurang api neraka, menerima azab dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jadi yang pertamanya Rasulullah sebut tentang at-tuhur ni yang kita bincang cabang ni. Bersuci itu yang dikatakan at-tuhur ni kita boleh baca dengan
fathah pun boleh, kita boleh baca dengan dhammah pun boleh. At-tuhuru ataupun at-tahuru syatrul iman. Yang ni disebut at-tuhur, yang ni perbuatan itu. Yang tepatnya dengan dhammah lah. Perbuatan bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman. Yang ni dengan beberapa huraian oleh para ulama yang masyarakat. Apa maksud berwuduk ataupun bersuci itu sebahagian daripada iman? Yakni iman yang sempurna itu, tuan-tuan, iman yang sempurna yang pertama kepercayaan dalam hati. Yang keduanya pengakuan dengan lidah kita. Kita percaya dalam hati, kemudian kita mengaku lidah kita la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi bahagian pertama dalam hati, yang keduanya lidah kita, dan yang ketiganya adalah amal perbuatan dengan tubuh badan. Kita mengaku kita percaya pada Allah dengan lidah, kita percaya dalam hati, mesti ada tindakan kesan pada amalnya tadi. Amal dengan tubuh badan. Walaupun amal ni terlampau banyak, amal yang dituntut ni, kita disuruh bersedekah, kita disuruh berzikir, kita disuruh buat baik pada orang, hormat mak ayah, ni semua ajaran Islam lah kan ni. Semuanya banyak. Tuan Syekh kata, tapi makna keseluruhan pada amal-amal yang diperintahkan oleh Allah ni ialah mengandungi pengertian kita membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang jelek, dan kita mengisi diri kita dengan perkara-perkara yang kemuliaan, dan orang kata apa? Perkara-perkara kebaikan dan kemuliaan. Kita tengok keseluruhan ajaran Islam ni. Kalau kita tengok bab sedekah contohnya, bab zakat, kita disuruh untuk membuang daripada diri kita sifat kedekut, ibadat zakat, dan dibuang daripada hati kita sifat terlampau cinta akan harta, untuk kita isi dengan sifat pemurah, sifat bersyukur, dan sifat sanggup memberi kebaikan pada orang lain. Begitu juga kalau kita tengok tuan-tuan sembahyang. Sembahyang itu, ibadat itu kita sembahyang, ianya mengandungi maksud kita membersihkan diri kita, kita menyucikan diri kita daripada lupa pada Allah, lalai pada Allah. Kita buang benda, dan kita isi diri kita dengan ingat dan juga menghambakan diri kepada Allah. Jadi kesemua amal tubuh badan, saya kata, ke mana pun dia mengandungi berarti kita bersihkan diri kita daripada keburukan-keburukan, dan kita isi diri kita dengan kebaikan. Jadi di situlah yang dikatakan keseluruhan ajaran Islam ni bila membersihkan diri, menyucikan diri daripada keburukan dan juga perkara-perkara yang tak elok ni, dia adalah sebahagian daripada ajaran Islam, separuh daripada ajaran Islam, dan separuh lagi lah kita melaksanakan perkara kebaikan. Sebab apa ajaran Islam ni dua, tuan-tuan. Kita meninggalkan larangan. Yang tinggal larangan ni lah benda-benda tak elok ni, yang kita kena bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita daripada harta haram, kita bersihkan diri kita daripada makanan yang haram, kita bersihkan diri kita daripada pemikiran yang dilarang oleh Allah, kita bersihkan diri kita daripada ucapan-ucapan yang kotor. Kita tinggal yang melibatkan larangan. Yang keduanya ajaran Islam ni kita tunai perintah. Jadi yang bab membersihkan inilah dia sebahagian, separuh daripada keseluruhan ajaran Islam. Ini satu sudutlah huraian yang mengatakan bersuci itu separuh ataupun sebahagian daripada iman. Itu satu huraian. Tetapi ada juga beberapa pandangan sebahagian ulama yang mengatakan wudu ataupun bersuci itu pahalanya, kemuliaan pahalanya itu separuh daripada pahala beriman pada Allah. Ini antara huraian dan syarahan kebanyakan ulama yang mensyarahkan bahagian ini yang kita boleh jumpa dalam kitab-kitab syarah. Maksudnya tuan-tuan, amalan yang kita nampak kecil itu, amalan kita ambil wuduk ni, kita basuh muka, kita basuh tangan kita, dan kita sapu kepala, basuh kaki ni, walaupun nampak ringkas dan nampak simple, tetapi pahalanya separuh daripada pahala beriman. Semulia-mulia amal ni adalah iman pada Allah. Dan amalan yang paling besar hitungannya adalah iman dalam hati kita tu. Tetapi antara amalan yang boleh nilai dia itu
separuh daripada iman ini adalah amalan bersuci, khususnya berwudu. Amalan kita bersuci dan berwudu. Jadinya yang dikatakan makna bersuci itu sebahagian daripada iman, sama ada kita faham dengan huraian yang pertama ataupun dengan makna yang kedua disebut ganjaran kemuliaan pahala, iaitu adalah menyamai separuh daripada pahala beriman pada Allah. Kedua-duanya insya-Allah kita kata tidak ada pertentangan, dua-duanya saling melengkapi pandangan ini. Jadi antara hadis juga yang dibawa oleh Tuan Syekh, atau saya bawa beberapa hadis yang menunjukkan kemuliaan bersuci ini, khususnya ibadat wudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah daripada Sayyidina Hasan an Abi Kabsyah As-Saluli an Thauban radhiyallahu anhu, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu. Rasulullah perintah untuk kita beristiqamah, berusahalah untuk beristiqamah, dan ketahuilah bahawasanya sebaik-baik amal kamu adalah ibadat solat. Sebaik-baik amal kamu adalah ibadat solat, khususnya solat lima waktu yang jadi rukun. Rukun paling besar dalam agama kita. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidaklah memelihara dan menjaga akan wudu ini, orang yang sentiasa berada dalam keadaan berwudu, orang yang sentiasa memelihara wudu, melainkan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud tuan, kalau kita ni ada perasaan untuk sentiasa memastikan diri kita sentiasa berada dalam keadaan bersuci, sama ada bersuci yang khusus yang kita sebut tentang wudu ini, dan juga bersuci dari sudut kebersihan diri dan sebagainya, itu tanda iman seseorang, tanda kukuhnya dan tanda, orang kata apa, tanda kuatnya iman seseorang dalam hati. Itu juga kita selalu sebutkan tuan, dia relation dia macam dengan rotation. Tuan-tuan, tanda orang itu kukuh imannya, dia mengambil berat tentang persoalan bersuci. Dia sentiasa menjaga wudu. Orang yang sentiasa menjaga wudu akan memberi kebaikan, memberi kekuatan kepada iman. Dia saling menguat antara satu sama lain. Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan itu, maka akan menjadi makin bersinarlah, bercahayalah, bersihlah hati seseorang itu. Kerana dengan ibadat wudu yang kita ambil ni, tuan, kita tengok ibadat wudu ni walaupun kecil, kita tengok hadis-hadis yang sabit tentang kelebihan wudu, khususnya yang doa-doa yang diajar oleh Rasulullah selepas wudu. Dalam hadis yang sahih sebut tentang seseorang yang berwudu lalu dia memperelokkan wudunya. Apa maksud memperelokkan wudu, tuan? Maksud memperelokkan wudu ni, dia tunaikan segala sunat-sunatnya dan dia memelihara segala adab-adab yang ada dalam wudu. Antaranya lah sunat-sunat utama tu, kita mengambil wudu tiga kali. Ini wajib sekali, tapi kita ambil tiga kali sekiranya ruang masa tu sempat dan kita tidak terlepas untuk solat berjamaah, kita sempurnakan. Lalu selepas pada itu, kita tidak ada membazir air yang kita guna, dengan cara yang paling nyata basuh lebih daripada 3 kali. Sedangkan kita dah yakinnya juga antara perkara makruh dalam wudu. Dan begitu juga dia melaksanakan segala sunat-sunat yang menyempurnakan wudu. Walaupun hak rukun cuma 4 rukun perbuatan 4 lah. Rukun niat tu yang dalam hati, dan susunan tertib itu ikut flow tu rukun yang ke-6. Tapi yang perbuatan tu, kita yang wajibnya basuh muka, basuh 2 tangan, sapu kepala dan juga basuh 2 kaki tu. Walaupun yang itu rukun, tetapi sunat-sunatnya banyak. Sunat utamanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula kita basuh tapak tangan. Kemudian kita basuh kedua tapak tangan kita, kemudian berkumur, kemudiannya sedut air ke hidung, kemudian kita
ambil rukun, basuh muka. Lepas basuh muka, basuh tangan pula kita lebihkan sekadar segenggam ataupun separuh kita lebihkan, jangan berhenti setakat siku saja, lebihkan, ini sunat. Kemudian kepala kita sapu, walaupun wajib dalam mazhab Syafi'i sapu sikit pun sudah memadai. Tapi kalau kita ada kelapangan dan tidak ada halangan, kita sempurnakan sapu seluruh kepala, kemudian sapu telinga dan seterusnya lah. Doa selepas dan zikir selepas daripada wuduk itu, fadilat dia selepas wuduk itu akan diampunkan dosa-dosa, akan diampunkan dosa-dosa kita. Ini kemuliaan bersuci, dan kemuliaan seseorang itu sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Jadi, dan adalah juga sebahagian ilmuwan kita yang mengatakan maksud sebahagian daripada iman itu adalah sebahagian daripada solat. Maksud wuduk bersuci itu sebahagian daripada solat macam mana? Maksudnya kalaulah seseorang itu tak sempurna wuduknya, ini tak sah wuduk, maka tak sahlah solat. Itu jelas lah. Itu jelas. Itu sangat-sangat jelas tentang persoalan ataupun permasalahan yang dikatakan bersuci dan wuduk itu adalah sebahagian daripada iman. Kemudian kita sambung sikit lagi yang huraian hadis ini disebut oleh Tuan Syekh. Tuan Syekh kita bawa hadis ini. Yang keduanya disebut oleh Rasulullah kebaikan amal. Jadi amal pertama itu kan amal bersuci, amal bersuci daripada hadis ini. Yang keduanya adalah amal zikrullah. Jadi yang pertama Rasulullah sebut tentang wuduk adalah perbuatan bersuci, dan kemudian Rasulullah mula masuk tentang amal zikrullah, khususnya zikir alhamdulillah dan zikir subhanallah. Maksud lafaz subhanallah, subhanallah ni terjemahnya maha suci Allah. Maksudnya kita memperakui akan kesucian Allah. Suci Allah ni macam mana? Apa maksudnya? Yakni kita sucikan Allah daripada segala sifat, segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Itu maksud subhanallah. Bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Orang kafir mendakwa Allah Ta'ala ada anak. Orang kafir mendakwa Allah Ta'ala kedekut. Orang kafir mendakwa Allah Ta'ala lemah dan sebagainya. Kita sebut subhanallah, ini maha suci Allah daripada segala perkara yang tak selayaknya disifatkan bagi Allah. Adapun alhamdulillah pula lah kita puji Allah. Kita puji Allah kerana keagungan dan kemuliaan dirinya. Yang disebut zatnya. Allah Ta'ala itu sendiri maha mulia. Dan juga kita puji Allah di atas segala kebaikan yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala beri pada kita pada setiap detik dan setiap masa. Kita dapat minum, alhamdulillah. Kita dapat makan, alhamdulillah. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Dapat anak, alhamdulillah. Dapat sihat, alhamdulillah. Sebab sepanjang masa, setiap masa Allah Ta'ala sentiasa memberi dan menyampaikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Jadi kita membersihkan Allah, menyucikan Allah daripada segala yang tidak layak bagi Allah itu subhanallah. Dan kita memuji Allah di atas keagungan, kemuliaan, kehebatannya dan kebaikan, keihsanannya. Ihsan Allah Ta'ala kepada kita pada setiap masa itu bila kita zahirkan dengan ucapan di lidah kita alhamdulillah. Kemuliaan kedua-dua zikir ini, lafaz zikir alhamdulillah satu kali ini saja, satu lafaz kita sebut ini, ganjaran dan balasannya itu akan memenuhi timbangan mizan. Makin kuat penghayatan, makin faham kandungan makna zikir alhamdulillah itu, maka makin lebih besarlah ganjaran pahala. Yang kita sebut tadi, bila kita dapat minum, kita ucap alhamdulillah. Kerana kalau tak kerana minum air tadi, maka matilah kita. Kita faham kesan. Kalau kita tengok satu-satu perkara tu tuan-tuan, kalau kita tengok rezeki, Allah Ta'ala berikan rezeki wang ringgit pada kita. Dengan rezeki wang ringgit itulah kita mampu tanggung keperluan diri kita, tanggung keperluan rumah kita dan anak-anak kita. Maka anak-anak kita berjaya sihat, belajarnya selesai dan menjadi orang yang berguna dunia dan akhirat. Maka itu semua tu kita akan lihat bukan kita, tetapi adalah bantuan dan juga kurniaan daripada Allah. Maka alhamdulillah, kita menghabiskan segala pemberian kurniaan Allah. Ketika kita sebut alhamdulillah itu akan lebih
menambahkan penghayatan hati kita, makin kuat penghayatan dan juga kefahaman terhadap apa yang dia sebut itu, maka akan lebih besarlah ganjaran pahalanya. Cuma yang paling kurang ni, minimumnya akan dapat timbangan amal kita tu akan dipenuhi dengan lafaz alhamdulillah, puji-pujian kita kepada Allah tadi. Ini menunjuk pada apa? Hikmah besar sekali kelebihan amal zikr. Satu sebutan itu akan memberi kemuliaan dan ganjaran yang besar. Begitu juga lafaz subhanallah walhamdulillah. Lafaz subhanallah walhamdulillah disebut dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW. Ianya akan memenuhi timbangan, memenuhi di antara langit dan bumi. Jadi cuba bayangkan, ada setengah orang yang Allah Ta'ala rezeki pada dia, duduk saya saja, lidah tu rajin. Lidah tu rajin bergerak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada setengah orang dia memang begitu. Ada setengah orang yang lain yang cakap depan itu lebih kurang sama. Kadang-kadang kita buat kereta tuan-tuan, buat kereta. Kita fokus macam sekali pun, tapi kalau lidah bergerak dia tak ganggu fokus. Betul tak? Kalau kita sambil-sambil fokus nak tengok, kita tahu kita gerakkan lidah ni dia dalam amal yang tu, yang kata lidah ni kita perkara antara anggota yang cukup ajaib. Kita boleh gerakkan lidah ni tanpa perlu satu usaha yang berat. Dan dia boleh jadi macam mata pisau. Pisau hak sebaliknya pun boleh, pisau hak baik pun boleh. Sebab lidah yang ringan ni lah, kalau dia ucapkan ucapan kufur, dia jadi kufur. Kalau dia ucap ucapan maksiat, ganjaran, bukan ganjaran, balasan ataupun berat kita lidah. Dan kalau kita guna lidah ni untuk ungkapkan ucapan-ucapan yang Allah Ta'ala kasih, maka akan datanglah kasih Allah kepada kita. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam hadis yang melalui Rasulullah SAW. Rasulullah sebut lafaz yang paling Allah kasih, dua kalimah yang ringan di lidah tapi dikasihi oleh Allah. Lafaz subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu semua kerja lidah. Serupa yang kita baca sekarang ni, satu lafaz alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Lafaz subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Satu lafaz selawat kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala akan beri 10 kali selawat ke atas kita. Ini semua tu amal lidah belaka, amal zikrullah belaka. Besar sekali ganjaran. Tetapi yang mendapat taufik lah akan diberi kekuatan oleh Allah untuk dia boleh sentiasa lidahnya itu basah. Ini sentiasa lidah itu bergerak dengan menyebut. Zikir kita sungguh, zikir ni dalam hati, ya. Ingat Allah tu dalam hati. Tapi perintah untuk zikir dengan zikir yang banyak ni, Allah perintah dalam Quran suruh orang beriman berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maksudnya ada juga tuntutan untuk kuantiti. Dari segi kualiti, ya Ustaz, kualiti itu Ustaz kita sebut sekali tapi hati kita hadir, hati kita faham, itu kualiti. Ya, betul. Besar ganjaran. Tapi dalam ayat Allah sebut zikir dengan zikir yang banyak, maksudnya tuntutan kuantiti juga adalah satu perkara yang Allah tuntut. Jadi dengan lidah sentiasa sebut, mesti disebut dengan lidah. Kita kena sebutlah, kena bacalah. Bila kita sebut itu, pahala-pahala fadilat dan ganjaran daripada zikir itu akan kita rasai dan kita akan dapat. Kita akan dapat tuan hasil daripada lidah kita ni. Jadinya kita tengok kemuliaan zikir. Walaupun Rasul sebut dalam hadis ni secara khusus zikir alhamdulillah dan zikir subhanallah, kerana ini dua lafaz yang Allah Ta'ala kasihi. Tetapi termasuklah juga apa-apa saja zikir-zikir yang lain. Ganjaran dia cukup tinggi dan besar. Dan kemudiannya itu yang pertama. Yang pertama bersuci, yang keduanya berzikir kepada Allah, dan yang ketiganya solat, sedekah, puasa dan juga Quran. Ingat yang ini insya-Allah tuan, kita sambung lagi pada pembahasan akan datang. Jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang banyak yang kita boleh dapatkan insya-Allah. Jadi cukup tuan-tuan kata ini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah pertemuan depan kita sempurnakan pembahasan hadis ini insya-Allah.
Assalamualaikum.